Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan di jalan raya yang bertajuk poster keselamatan. Mari kita lihat dialog poster keselamatan. Hai Anand, mari lihat poster ini. Baiklah Ziying, poster ini tentang keselamatan semasa menaiki kereta. Ya Anand, kita mestilah sentiasa berwaspada. Benar Ziying, kita perlu memakai tali pinggang keledar agar kita selamat. Cuba lihat ya, semasa kita nak naik kereta, kita kena memakai tali pinggang keledar untuk keselamatan kita ya. Okey, jadi kita kena sentiasa berwaspada, artinya kita sentiasa berhati-hati dan cermat. Okey, sekarang Anand, lihat poster ini pula. Okey, apa yang dia akan beritahu Anand? Ya Ziying, poster ini menunjukkan tentang cara memakai topi keledar. Jadi Ziying pun akan jawab, ya Anand, kita mesti memakai topi keledar semasa menaiki motosikal. Jadi Anand pun akan menjawab, ya Ziying, ia untuk keselamatan diri kita. Okey, cuba lihat ya. Ini adalah peraturan keselamatan untuk tempat duduk kanak-kanak di dalam kereta. Okey. Jadi tunjukkan contoh yang baik kepada anak anda dengan sentiasa memakai tali pinggang keledar. Jika ayah atau ibu tak memakai, lupa memakai tali pinggang keledar, cuba ingat-ingatkan mereka ya. Okey, nombor 2. Pilih untuk menggunakan tempat duduk kanak-kanak yang diluluskan. Ya, memang ada tempat duduk untuk budak yang kecil ya. Ketiga, tempat duduk kanak-kanak mesti dipasang dengan betul. Keempat pula, sentiasa memastikan semua orang memakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Kelima, sentiasa menggunakan tempat duduk kanak-kanak walaupun kita keluar jarak dekat. Okey, dan cuba pastikan ya, jangan biarkan ibu bapa kamu meninggalkan kamu di dalam kereta tanpa diawasi oleh mereka ya. Okey, sekarang cuba tengok aktiviti dalam buku jilid 1 muka surat 73. Pengguna jalan raya yang berhemah. Okey. Cuba lihat. Yang nombor 1 ni mematuhi lampu isyarat. Kamu tahu kan lampu isyarat? Lampu isyarat biasanya ada 3 warna kan? Merah, kuning dan hijau. Jika kita lihat merah, lampu merah, kita kena berhenti. Kalau hijau baru boleh berjalan Okey. Kedua, jangan kotorkan jalan raya. Okey, apa arti jangan kotorkan jalan raya? Jangan buang sampah keluar dari kereta semasa kereta berjalan di jalan raya ya. Okey, ketiga, berjalan di laluan pejalan kaki. Okey, orang yang tak menggunakan kenderaan mesti mengikut jalan laluan pejalan kaki ya. Keempat, kita kena bersopan ketika memandu. Katakan nak seorang orang tua sedang melintas jalan. Biasanya orang tua tu berjalan tu memang perlahan-lahan kan. Janganlah pula marah dia, suruh dia jalan cepat ya. Okey, jom kita lihat soalan ni. Selamat pagi Helmi. Awak sedang melihat apa? Saya sedang melihat poster tentang ni poster tentang apa? Ya, pengguna jalan raya yang berhemah. Jadi jawapan nombor 1 adalah pengguna jalan raya yang berhemah. Kedua, betul Helmi. Poster ini mengingatkan pejalan kaki supaya
Okey, pejalan kaki. Mana pejalan kaki? Gambar nombor 3. Apa mereka ingatkan? Berjalan di laluan pejalan kaki. Okey, nombor 3. Ya, Fiza. Pemandu kenderaan pula pemandu kenderaan kena buat apa? Bersopan ketika memandu. Okey, nombor 4. Kebersihan jalan raya juga perlu dijaga. Kita tidak boleh mengotorkan jalan raya dengan membuang sampah dari kereta. Okey, murid-murid, nanti cuba siapkan aktiviti ini dalam buku aktiviti kamu ya. Okey, sekarang mari kita lihat muka surat 70. Berjalan ke sekolah. Rumah Sandra tidak jauh dari sekolahnya. Sandra berjalan ke sekolah. Dia ditemani oleh ibunya. Sandra dan ibunya berjalan di lorong pejalan kaki. Semasa berjalan, Sandra sentiasa memegang tangan ibunya. Mereka berjalan dengan menghadap lalu lintas. Mereka amat berhati-hati dan peka terhadap keadaan sekeliling. Okey, cuba lihat ya. Okey, budak tu sedang memegang tangan ya, memimpin tangan ibunya untuk jalan. Mereka sedang jalan di jalan lorong pejalan kaki. Okey. Mereka berjalan dengan menghadap lalu lintas. Artinya mesti bertentangan. Kereta akan keluar dari sini, kita akan jalan dari sana ya. Kita kena nampak kenderaan yang datang di hadapan kita. Dan berhati-hati dan peka terhadap keadaan sekeliling. Semasa jalan kita kena kena berhati-hati di sekeliling kita. Apa yang berlaku di semua tempat. Okey. Okey. Cuba tengok soalan ni. Mengapakah Sandra dan ibunya berjalan menghadap lalu lintas? Mengapa? Sandra dan ibunya berjalan menghadap lalu lintas kerana untuk berhati-hati di jalan raya. Okey. Okey. Sekarang cuba tengok ya perkataan yang berwarna merah. Berjalan, lalu lintas, peka, sekeliling. Okey, di sini cikgu dah cari maksud perkataan di dalam kamus ya. Okey. Keliling. Sekeliling artinya merata tempat atau sekitar kita ya. Okey, peka. Bergerak balas, tindak balas ya. Kita kena sentiasa berwaspada kan? Yang tu. Lalu lintas artinya tempat kereta berjalan, jalan raya ya. Okey. Berjalan artinya bergerak dengan kaki. Okey, ni dia kosakata yang kita lihat dalam petikan tadi ya. Berjalan, lalu lintas, peka, sekeliling. Okey, apakah maksud berjalan? Bergerak dengan kaki ataupun sesuatu sedang berlangsung, berjalan ya, sesuatu perkara berjalan ya. Lalu lintas, jalan bertrafik ataupun jalan raya. Peka, bergerak balas. Sekeliling, sekitar atau merata tempat. Okey, sekarang dalam buku aktiviti muka surat 74. Cuba baca dan fahami kosakata ya. Okey, cuba baca petikan ni. Datuk Helmi membawa Helmi ke taman permainan. Mereka berjalan kaki ke sana. Helmi dan datuknya berjalan di laluan pejalan kaki. Laluan itu berbumbung dan disediakan untuk kegunaan pejalan kaki. Laluan itu juga mempunyai pagar keselamatan. Helmi memimpin tangan datuknya semasa berjalan. Dia tidak bermain-main atau berlari-lari.
Mereka sentiasa berwaspada semasa berada di jalan raya. Okey, cikgu dah pilih 4 kosakata ya di sini. Memimpin, berwaspada, laluan pejalan, berbumbung. Sekarang kita kena carikan maksudnya ya. Nombor 1 memimpin, memegang tangan, berjalan sambil memegang tangan ya. Okey, nombor 2 berwaspada. Berhati-hati. Okey, nombor 3 laluan pejalan kaki. Lorong untuk orang yang berjalan. Okey, nombor 4 berbumbung. Beratap. Tempat yang ada penutup di atas ya. Okey, murid-murid, setakat ini saja. Nanti cuba fahami kosakata dan maksudnya. Sila buat latihan ini di dalam buku latihan kamu. Okey, sehingga setakat ini sahaja. Berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih.